أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya saya memohon kemaafan kerana malam ni terlalu lewat sampai sebab jam gila. Kalau orang kata ke jam pun gila juga. Ingat manusia je yang gila, jam pun gila. Jadi saya mohon kemaafanlah kepada tuan-tuan atas kelewatan yang tak dirancang ini. Moga-moga dengan masa yang ada ini kita dapat masih lagi memenuhinya dengan kuliah yang kita akan bicarakan pada malam ni, menyambung berkaitan dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam pertemuan yang lalu kita telah melihat berkaitan dengan azab yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam apabila mereka tidak mahu beriman dengan seruan dan dakwah yang diseru oleh Nabi Nuh. Mereka mengingkari apa yang diajar oleh Nabi Nuh alaihi salam dan mereka mempersenda-sendakan Nabi Nuh atas seruan baginda tersebut. Akhirnya Allah Ta'ala memaklumkan kepada Nabi Nuh bahawa mereka tidak akan lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada bumi supaya mengeluarkan air. Allah Ta'ala memerintahkan kepada langit supaya menurunkan air hujan. Maka berlakulah bencana yang besar di zaman Nabi Nuh alaihi salam, iaitu banjir besar yang mengakibatkan golongan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mati dan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah menceritakan kepada kita di dalam Al-Quranil Karim bagaimana apabila Nabi Nuh alaihi salam masuk ke dalam bahteranya, baginda menyebut Alhamdulillah, memanjatkan puji-pujiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana menyelamatkan orang-orang yang beriman daripada orang-orang yang zalim. Perkara ini sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat yang ke-28 hingga 29. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. Dan apabila engkau berada bersama-sama dengan orang yang bersama dengan engkau di dalam bahtera, maka katakanlah Alhamdulillah yang telah menyelamatkan kami daripada kaum yang zalim. Dan katakanlah wahai Nuh, wahai Tuhanku, tempatkanlah aku di tempat yang diberkati dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Begitu juga kita melihat bagaimana Nabi Nuh alaihi salam yang berada di dalam bahtera bersama-sama dengan pengikut-pengikutnya berkata kepada mereka berkata, irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Naiklah kamu semua, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naiklah di dalamnya dengan nama Allah di waktu ia berlayar dan di waktu ia berlabuh. Sesungguhnya Tuhanku
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan, kalau kita melihat kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita melihat bagaimana perjalanan yang dilalui oleh bahtera yang dibina oleh Nabi Nuh ini bukan perjalanan yang mudah. Perjalanan yang sangat sukar, berlayar di dalam banjir yang besar, berlayar dalam keadaan berdepan dengan bahaya yang tidak kurang hebatnya. Maka kerana itulah kita lihat bagaimana Nabi Nuh diajar oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menyebut bismillah dengan nama Allah. Dengan lain perkataan, meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya menyelamatkan perjalanan, menyelamatkan pelayaran di dalam banjir yang besar, lautan banjir yang menenggelamkan bumi pada waktu tersebut. Justru itu adalah menjadi suatu galakan kepada kita sebenarnya dalam kita melaksanakan dan melakukan sesuatu kerja, kita mengucapkan, kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Itu suatu galakan yang dianjurkan dalam agama kita, yang sepatutnya kita laksanakan ataupun yang kita sebut, yang kita kena lakukan sebelum melaksanakan apa-apa tindakan. Kita nak bagi kuliah, kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak naik surau, nak masuk masjid, kita nak masuk dalam kenderaan, sebut dengan Bismillahirrahmanirrahim dan doa-doa yang dianjurkan dalam agama. Sebab semua itu adalah untuk mendapat keberkatan. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati setiap apa yang kita lakukan. Dan Allah Ta'ala menjaga kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Sebab tuan-tuan, kalau perkara-perkara yang tak baik ini berlaku, ia bukan hanya menyusahkan kita sahaja kadang-kadang, bahkan menyusahkan orang lain. Macam tadi saya nak mari ke sini, rasanya disebut dekat signboard tu, dia tulis kat atas tu, dia panggil apa atas tu? Dia ada tulis di kat atas tu, dia tulis, dia kata kemalangan 4 kilometer lagi, dia kata. Saya waktu tu baru masuk keluar daripada, nak panggil apa keluar daripada tol Putrajaya tu, Plaza Tol Putrajaya. Waktu tu dah nampak dah depan, dah tak bergerak dah kereta. Nak ambil ke kiri, ke KLIA. Kalau ambil ke kiri memang lagi jauh lah. Nak pusing kat mana pun saya tahu, saya balik terus agaknya. Sebab ikut situ pun boleh balik rumah. Tapi saya ambil juga kok lah, takut tak panjang. Tengok nun jauh di sana perjalanan. Tengok dekat atas tu kemalangan. Rupa-rupanya kemalangan, tuan-tuan. Jadi kemalangan ini kadang-kadang bukan sahaja menyusahkan diri kita, bahkan menyusahkan orang lain. Sebab itu penting kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, biar perjalanan kita selamat. Mungkin kita dah cek dah, mungkin kita dah periksa dah kereta kita, dah bagus dah, tayarnya, enjinnya, macam-macam lagi. Kita dah periksa elok-elok. Tapi segala-galanya adalah di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kena pohon kepada Allah Azza wa Jal. Dan dalam kes ataupun dalam peristiwa yang dihadapi oleh Nabi Nuh, sudah pasti Nabi Nuh alaihi salam berdepan dengan suatu ujian yang cukup besar. Dalam keadaan untuk mengharungi bencana banjir yang di mana ombaknya setinggi gunung ganang. Perkara ini disebut di dalam Al-Quranil Karim dalam surah Hud ayat yang ke-42 hingga 43. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan kapal itu berlayar dengan mereka di dalam gelombang ataupun ombak yang setinggi gunung ganang. Dan Nabi Nuh alaihi salam menyeru kepada anaknya
yang waktu itu dalam keadaan terpisah daripada kaumnya, wahai anak kesayanganku, naiklah ke dalam bahtera bersama-sama dengan kami dan janganlah kamu bersama-sama dengan orang yang kafir. Jadi kita boleh bayangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana bencana yang berlaku, banjir besar yang berlaku ketika itu. Bagaimana hebatnya Allah Ta'ala menurunkan bencana dan ujian serta azab kepada mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ombaknya setinggi gunung, ombaknya ataupun gelombangnya begitu tinggi yang kalau tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah pasti bahtera yang dinaiki oleh Nabi Yusuf dan pengikut-pengikutnya juga akan berdepan dengan bahaya. Tapi Allah Ta'ala bagi jaminan bahawa Nabi Nuh dan pengikutnya akan diawasi ataupun dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Ia berlayar dengan pengawasan daripada kami, iaitu azab tadi adalah balasan bagi sesiapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang kita baca tadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dapati bagaimana Allah menyebut tentang peristiwa Nabi Nuh alaihi salam yang telah melihat anaknya dalam keadaan berenang-renang untuk menyelamatkan diri. Cumanya pada waktu tersebut anaknya ini dalam keadaan berseorangan, jauh daripada kaum yang lain, kaum yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Nuh alaihi salam mengajaknya supaya menaiki bahtera. Walau bagaimanapun anaknya ini menolak. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Anaknya berkata, aku akan mencari perlindungan, cari gunung yang lebih tinggi untuk aku berlindung, menyelamatkan diriku daripada banjir tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat kepada apa yang disebut ataupun yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihi salam yang mengajak anaknya supaya menaiki bahtera, maka kita akan dapati ia berlawanan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tengok, Allah Ta'ala telah nyatakan di dalam Al-Quranil Karim dalam surah Hud ayat yang ke-37, Allah menyebut wala tuqatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelam. Dan dalam ayat yang lain surah Hud ayat yang ke-40, wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul, dan akan dihancurkan, maknanya muatlah Nabi Nuh alaihi salam, Allah Ta'ala suruh supaya muatkan bahtera dengan manusia yang beriman kepada Allah dan keluargamu, kecuali yang telah ditetapkan terlebih dahulu, iaitu orang-orang yang tidak beriman. Maknanya keluarga yang tak beriman tak boleh naik dalam bahtera. Allah Ta'ala dah bagi tahu awal-awal lagi, sebelum berlakunya banjir besar, Allah Ta'ala dah maklumkan kepada Nabi Nuh yang boleh naik dalam kapal ini hanya yang beriman. Hatta keluarga kamu pun wahai Nuh tak boleh naik kalau dia kufur. Yang hanya beriman sahaja yang boleh naik dalam kapal ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tiba-tiba kita tengok dalam
ayat yang kita bacakan tadi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh ajak anaknya yang kufur, yang tak beriman, naik ke dalam kapal. Bukankah ini berlawanan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala? Dalam hal ini, Dr. Shalih Al-Khalidi rahimahullahu taala menyatakan di dalam kitabnya Al-Qasasul Qur'ani, memang tidak dinafikan bahawa Nabi Nuh ajak anak dia naik ke dalam kapal tersebut. Dan ajakan itu adakah kerana Nabi Nuh alaihi salam rasa kasihan kepada anaknya tersebut? Oleh kerana tengok anak dia dalam keadaan yang berenang-renang nak mencari tempat selamat, timbul rasa kasihan di dalam diri Nabi Nuh. Adakah sebab itu Nabi Nuh alaihi salam mengajak anaknya naik atas kapal? Adakah kerana Nabi Nuh alaihi salam lupa kepada larangan Allah Subhanahu wa taala? Dr. Shalih Al-Khalidi rahimahullahu taala menyatakan sebenarnya Nabi Nuh tak lupa kepada larangan Allah. Dan Nabi Nuh alaihi salam bukannya kasihan kepada anaknya tersebut. Kalau kita tengok kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam menceritakan peristiwa Nabi Nuh ajak anak dia naik ke dalam kapal itu, Allah sebut wa kana fi ma'zilin. Anaknya itu dalam keadaan terasing, keseorangan, jauh daripada kaumnya yang kufur yang lain, berenang-renang keseorangan. Maka wanada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkam ma'ana. Bila tengok anak dia dalam keadaan keseorangan, berenang-renang dalam keadaan keseorangan ini, wahai anak kesayanganku, Nabi Nuh ajak dia, irkam ma'ana, naiklah bersama-sama dengan kami. Tuan-tuan, dalam hal ini apabila anak Nabi Nuh dalam keadaan keseorangan tersebut, maka timbul sangkaan pada pandangan Nabi Nuh alaihi salam bahawa anaknya ini sudah ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak berada bersama-sama dengan kelompok yang kufur. Dia berseorangan, macam seolah-olah dia nak lari daripada mereka yang kufur, nak datang untuk naik atas bahtera kerana sudah ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal inilah tidak pelik kalau sekiranya Nabi Nuh ajak anak dia ini naik atas kapal. Sebab disangkanya anaknya ini dah nak beriman. Sudah ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Nabi Nuh alaihi salam ini ajak anak dia naik ke dalam kapal itu kerana kasihan, kerana tak sanggup tengok anak dia berenang-renang berseorangan, tak sanggup tengok anak dia menerima azab daripada Allah Subhanahu wa taala, Dr. Shalih Al-Khalidi kata, maka Nabi Nuh sudah pasti akan ajak awal-awal lagi. Sebelum berlakunya banjir tu Nabi Nuh dah ajak dah. Kalau Nabi Nuh ni sayang ke anak dia lebih daripada perintah Allah Subhanahu wa taala yang melarang orang yang tak beriman naik atas kapal. Jadi kalau Nabi Nuh ni dia rasa kasihan belas kepada anak dia, dia tak tunggu waktu banjir berlaku baru ajak. Sudah pasti akan ajak anak dia ni awal-awal lagi sebelum banjir berlaku. Tetapi tidak berlaku demikian. Yang berlakunya ialah Nabi Nuh alaihi salam mengajak anaknya tersebut, yang mana ketika itu mengikut Dr. Shalih Al-Khalidi, kerana disangkanya anaknya itu sudah ingin beriman
kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba anaknya ini tidak mahu beriman. Anaknya ini tetap dalam keadaan kufur. Berkata kepada Nabi Nuh, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'." Aku akan berlindung, pergi cari tempat perlindungan di atas gunung yang akan menyelamatkan aku daripada banjir. Dia tetap nak cari tempat yang selamat, tempat yang boleh melindunginya daripada terkena azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh menyatakan kepada anaknya tersebut, "La 'asimal yaum min amrillah illa man rahim." Tidak ada orang yang selamat pada hari ini daripada urusan Allah kecuali sesiapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya ini seorang yang kufur. Anaknya ini seorang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak layak untuk mendapat rahmat daripada Allah. Dia tak layak untuk menerima kasih sayang daripada Allah. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Tiba-tiba datang ombak yang memisahkan di antara Nabi Nuh dengan anaknya, maka anaknya itu tergolong dari kalangan orang-orang yang mati lemas, mati tenggelam di dalam lautan banjir besar yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi itu adalah peristiwa yang sebenarnya memberi pengajaran kepada kita hakikatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil kira persoalan yang berkaitan dengan pertalian darah. Nabi ataupun Allah Ta'ala tidak meletakkan kepentingan hubungan kekeluargaan lebih daripada agama. Agama mesti didahulukan. Agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang utama, yang mesti didahulukan berbanding pertalian darah ataupun hubungan kekeluargaan sesama manusia ini. Sebab itu kita lihat bagaimana tuan-tuan, Islam menyatakan takwa, orang yang paling bertakwa itulah orang yang paling mulia. Bukannya disebabkan oleh pertalian darah yang mengalir dalam dirinya, yang menyebabkan dia jadi mulia. Dia lebih hebat dan dia lebih penting daripada orang lain. Perkara ini kita kena faham sebaik-baiknya. Sebab golongan Yahudi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, mereka menyatakan bahawa mulianya seseorang itu terletak pada darah yang mengalir dalam dirinya. Oleh kerana itulah mereka kata bahawa mana-mana Bani Israel Yahudi ini, mereka adalah bangsa mulia walaupun mereka melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka walaupun langgar perintah Allah, mereka tetap mulia pada pandangan mereka, pada akidah mereka, pada pegangan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mereka tak kisah kalau langgar perintah Allah. Mereka tak hirau kalau mereka tak ikut perintah Allah, tak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagi mereka, kalau mereka langgar perintah Allah pun, mereka tetap mulia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini pegangan orang Yahudi. Mereka meletakkan keturunan ataupun darah, hubungan kekeluargaan itu lebih tinggi daripada taat kepada perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Mereka letak lebih tinggi daripada segala-galanya. Mereka menganggap bahawa mereka ini adalah asy-sya'bul mukhtar, bangsa yang mulia. Sehingga mereka sanggup selewengkan kitab Taurat. Mereka sanggup selewengkan kitab Injil
Kitab Injil ini asalnya diturunkan kepada mereka Bani Israel yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka ubah. Merekalah yang mengubahnya. Mereka tulis dalam kitab mereka yang jadi pegangan kepada mereka kisah Nabi Musa alaihissalam sebagai contoh. Saya mungkin dah pernah bawa kepada tuan-tuan. Ketika mana Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Ta'ala. Suatu ketika Allah Ta'ala nak turunkan azab kepada kaum Bani Israel Yahudi ini. Tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam dalam kitab yang diselewengkan ini kata kepada Allah, "Ya Allah, engkau nak turunkan azab kepada Bani Israel ke? Aku tak setuju, ya Allah." Nabi Musa pun boleh bantah tak setuju kepada Allah Ta'ala. Menyebabkan Allah Ta'ala terkejut. Kenapa Nabi Musa tak setuju ni? Nabi Musa kata, kalau engkau turunkan azab kepada Bani Israel, nanti Bani Israel tak suka kepada engkau. Nanti Bani Israel akan menjauhi engkau, ya Allah. Menyebabkan Allah Ta'ala berfikir semula tak jadi nak turunkan azab kepada Bani Israel. Sampai tahap itu. Sebab mulianya Bani Israel ni nak turun azab pun tak boleh. Ditukar cerita tu, diubah. Walaupun banyak tempat dalam kisah Nabi Bani Israel ni, dalam kisah Bani Israel ni Allah Ta'ala turunkan azab. Tapi diubahnya seolah-olah mereka ni bangsa yang mulia, sehingga nak turunkan azab pun kadang Allah Ta'ala boleh tarik balik. Sebab memuliakan Bani Israel ataupun memuliakan Yahudi ini. Dr. Ahmad Shalabi menceritakan ketika mana orang-orang Yahudi berada di zaman penjajahan kuasa-kuasa besar di Palestin. Mereka ini pernah memerintah di Palestin di zaman Nabi Daud alaihissalam, di zaman Nabi Sulaiman. Tapi selepas mereka kufur kepada Allah, melanggar perintah Allah, Allah Ta'ala turunkan azab, mereka dijajah oleh kuasa-kuasa besar. Kuasa besar Babylon, Parsi dan Rom menjajah mereka. Bangsa yang dijajah adalah bangsa yang hina. Maka mereka merasakan bahawa mereka sebagai bangsa yang mulia ni tak mulia lagi bila dijajah. Menyebabkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka timbullah istilah Al-Masih Al-Muntazar, penyelamat yang ditunggu-tunggu. Mereka menunggu seorang penyelamat yang akan membebaskan mereka daripada penjajahan, yang akan mengembalikan semula kemuliaan bangsa mereka, Asy-Sya'bul Mukhtar ini. Justru itu, tiba-tiba Allah Ta'ala hantar Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dengan mukjizat yang diberikan kepadanya, asalnya mereka kebanyakannya percaya bahawa Nabi Isa ni adalah utusan Allah. Mereka percaya Nabi Isa ini, di antara mereka kata, inilah dia penyelamat yang akan menyelamatkan bangsa mereka. Tiba-tiba Nabi Isa bawa ajaran orang yang mulia, bangsa yang mulia ialah bangsa yang beramal, yang taat kepada Allah. Bukan orang Yahudi sahaja, bukan bangsa Yahudi sahaja. Kalau bangsa Yahudi ni tak beramal dengan ajaran Allah, tak taat kepada Allah, langgar perintah Allah, tetapkan hina. Kalau bangsa lain beramal dengan ajaran Allah, dia akan mulia. Menyebabkan orang Yahudi tak boleh nak terima apa yang disebut oleh Nabi Isa ni. Mereka tetap percaya mereka bangsa mulia. Walaupun langgar perintah Allah, mereka tetap mulia. Inilah mengikut Dr. Ahmad Shalabi dalam kitabnya Al-Yahudiyah, menyebabkan Nabi Isa alaihissalam diburu untuk dibunuh. Sebab mereka tak percaya lagi dah kepada Nabi Isa. Mereka kata Nabi Isa ni bukan penyelamat mereka dah. Al-Masih Al-Muntazar itu yang mereka tunggu-tunggu ini belum turun lagi. Nabi Isa ni bukan penyelamat mereka. Sebab Nabi Isa tak bawa ajaran ataupun tak bersama dengan mereka dengan pegangan bangsa mereka adalah bangsa yang mulia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Akhirnya kita ketahui bagaimana mereka buru Nabi Isa AS, merancang bunuh Nabi Isa AS. Allah Ta'ala selamatkan Nabi Isa, diangkat naik ke langit. Jadi kita lihat bagaimana Allah menyebut, memberikan pengajaran di dalam kisah Nabi Nuh AS ini. Pertalian darah itu memang kita tak salah untuk kita menghargainya. Kita menghargai keluarga pertalian, hubungan kekeluargaan yang ada, tak salah. Tetapi jangan kita letakkan kepentingan kekeluargaan pertalian darah yang ada dalam diri kita lebih daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh lebih daripada kepentingan Allah dan Rasul yang dibawa oleh ajarannya oleh para Nabi dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tuan-tuan, ini yang kita lihat daripada peristiwa yang dihadapi oleh Nabi Isa Nabi Nuh alaihi salam ketika berdepan dengan anaknya yang tidak mahu beriman kepada Allah, tidak mahu beriman dengan ajaran yang dibawa oleh baginda. Jadi sesuatu perkara itu ada peraturannya, ada hukum hakamnya. Dalam syariat Nabi Nuh AS ni ada peraturan yang Allah Ta'ala tetapkan. Peraturan yang berkaitan dengan siapa yang boleh naik bahtera dengan siapa yang tak boleh naik bahtera. Itu peraturan, tuan-tuan. Peraturan yang Allah Ta'ala tetapkan yang perlu dipatuhi. Nabi Nuh AS telah diturunkan peraturan ini. Tak boleh semua orang naik dalam bahtera. Yang hanya boleh naik ialah yang beriman. Ada peraturannya. Tak semua binatang boleh naik. Hanya jenis-jenis, hanya wakil kepada jenis-jenis binatang sahaja boleh naik. Tak boleh semua naik. Semua jenis kucing naik, semua kucing naik, semua lembu naik, semua kambing naik, semua keledai naik. Tak boleh. Langgar peraturan Allah ini, mungkin membawa kapal itu ataupun bahtera itu jadi karam. Jadi peraturan ini penting juga, tuan-tuan. Kita kena patuhi sebaik-baiknya. Kalau dalam kehidupan kita tak patuhi peraturan Allah, maka kehidupan kita boleh jadi karam juga. Menyebabkan kita akan menerima mudarat daripada tindakan kita yang melanggar perintah, melanggar peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ada seorang penceramah, tuan-tuan. Saya dalam saya seminggu ni ikut kursus, satu kursus. Seorang penceramah tu dia bawa cerita. Dalam kursus yang saya ikuti itulah. Dia tunjuk satu video di depan tu. Dia tunjuk dalam video tu, tuan-tuan, tentang seorang majikan yang baru, seorang bos yang baru dilantik dalam sebuah syarikat. Memang terkenal dia ni, kalau sekiranya seseorang itu malas bekerja, dia pecat serta-merta. Dia terkenal dengan tegas dia ni. Dia mari, dia tengok orang tu tak buat kerja, dia panggil, dia pecat terus. Jadi bila bos ni masuk kerja, dia tak kenal orang lagi. Hari pertama baru lapor diri. Bila masuk ke pejabat, tengok ada seorang tengah berdiri. Tak buat kerja. Orang lain duduk menghadap laptop, menghadap komputer, buat kerja belaka. Dia seorang duduk berdiri situ. Tak buat kerja. Akhir bos ni panggil yang dia bekerja ni, panggil mari. Dia pun keluar beg duit dia. Dia tanya, awak gaji berapa? Dia kata, gaji saya yang berdiri tadilah. Gaji saya 800. Lepas tu dia buat keluar duit 800. Okey, ini gaji awak 800, esok tak payah mari lagi dah. Pecat serta-merta. Kawan ni ambil duit 800, lepas tu keluar. Baik, tak ada masalah. Dia pun keluar. Relax aja, tenang aja. Keluar daripada pejabat tersebut. Bos ni tak kenal orang. Akhirnya dia tanya pekerja. Hak yang saya pecat tadi, dia sebutlah, itu amaran kepada yang lain. Siapa yang malas bekerja, inilah akibat dia. Cuma nak tahu hak ni yang saya pecat tadi ni, dia duduk bahagian mana, kerja bahagian mana kok, nak cari pengganti ni. Nak ganti hak lain.
Pekerja pun beritahu, bos, dia tu penghantar pizza apa? Dia ni kerja penghantar pizza. Rupa-rupanya hak berdiri tu dia baru sudah hantar pizza, dia berdiri duduk relax sekejap. Jadi duk ingat ke dia tu pekerja. Akhirnya kena pecat, dia relax je ambil 800 keluar. Oh, boleh piti RM800 aku hari ni. Bos tu ingat ke dia tu pekerja syarikat tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya tengok video tu, inilah akibatnya bila kita tak ikut peraturan. Pakai nak pecat orang je. Tengok orang malas, tengok orang tak buat kerja, pakai pecat je. Tak periksa dulu, tak cek dulu. Ini bila tak ikut peraturan. Yang akhirnya mudaratnya kepada diri sendiri. Habis melayang RM800. Buat lari dia pekerja penghantar pizza tadi. Buat lari macam tu je. Jadi peraturan itu kena ikut. Tak boleh ikut pandai kita. Mentang-mentang kita bos, kita ada kuasa, kita nak buat ikut kita je. Ikut pandai kita lah. Nak masuk duit dalam akaun kita sendiri ke, itu hak aku. Ini akaun saya tapi bukan akaun saya. Itu ada hak juga ni, hak pandai bercakap macam tu. Ya, aku ada kuasa. Ini perkara yang tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita kena ingat setiap perkara ada peraturan dia. Nak masuk duit, nak keluar duit. Tadi pun ada kursus, wakil daripada pihak berkuasa pun cerita. Macam mana cara kita nak songlap duit? Dia ajar. Dia tu daripada pihak berkuasa SPRM. Saya dalam kursus tu kan, macam-macam datang. Dia ajar saya macam mana nak songlap duit. Jadi saya pun tak nak ajar kepada tuan-tuan. Nanti tuan-tuan songlap duit, payah pula saya. Cuma dia ajar kepada saya. Dia kata kalau berani buatlah, dia kata. Jadi saya pun nak ajar tuan-tuan pun malas juga. Takut tuan-tuan buat sungguh. Kena tahu juga. Dia kata jangan letak dalam bank kurang daripada RM50,000. 49,999 bank tak kacau lagi. Tak je RM50,000 lebih daripada minimal RM50,000, bank negara akan periksa tu. Jadi tipsnya kalau nak salah duit jangan letak lebih daripada RM50,000. Ada still lagi caranya. Saya tak nak ajar lah. Bukan kita nak ajar suruh buat, tapi nak beritahunya cara-cara macam ni lah orang nak songlak duit, nak langgar peraturan, sehingga akhirnya dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, akhirnya yang saya nak sebut malam ni bagaimana kapal Nabi Nuh ini telah berlabuh di atas bukit Al-Judi. واستوت على الجود وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. Dan dikatakan, wahai bumi, telanlah air itu. Wahai langit, hentilah menurunkan hujan. Surutlah wahai air, dan telah ditetapkan urusan, maka berlabuhlah kapal ataupun bahtera tersebut di atas bukit Al-Judi. Dikatakan binasalah bagi kaum yang zalim. Mengikut para ulama, di mana duduknya bukit Al-Judi ini? Bukit Al-Judi, bukan judi-judi yang sebut kita sejudi berjudi itu, judi. Judi ini adalah nama tempat yang mana ia adalah bukit yang memanjang di atas sebuah pulau yang dikenali dengan Pulau Ibnu Umar namanya. Yang mana ia berada di sebelah timur Dajlah, iaitu di Iraq. Dan di sinilah atas bukit Al-Judi inilah, di kepulauan di atas Pulau Ibnu Umar inilah kapal Nabi Nuh berlabuh. Pulau Ibnu Umar ini berada di antara Sungai Dajlah dan Furat, iaitu di Iraq. Di situ tuan-tuan. Bukannya di Turki. Ada orang kata ini dia tapak kapal Nabi Nuh berlabuh atas bukit, ada satu bukit. Lalu
dicari tempat tersebut, diambil pokoknya dekat situ, dikatakan pokok yang sangat hebat, yang dikenali sebagai apa tu, pokok Allahu Akbar, kokar ni tuan-tuan memang hebat tuan-tuan. Kalau siapa yang pernah pegang kokar ni, dia macam batu sebenarnya kokar ni. Kalau kita ketuk dia tu bunyi macam batu, dia bukan bunyi macam kayu. Letak tu dia tenggelam, dia tak timbul. Itu kelebihan kokar lah. Mungkin kerana kelebihan kokar itulah akhirnya orang katakan ia dijadikan sebagai kayu untuk membuat bahtera Nabi Nuh, dan katanya di situlah juga Nabi Nuh alaihi salam melabuhkan bahteranya. Apapun sebenarnya, sebagaimana yang disebut di dalam kitab Mu'jamul Buldan Al-Judi yang disebut dalam Al-Quran, tempat berlabuhnya kapal ataupun bahtera Nabi Nuh itu ialah di negara Iraq, iaitu di pulau yang dikenali dengan Pulau Ibnu Umar. Qila ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin alaik wa ala umamin mimman ma'ak. Dan dikatakan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat minna daripada kami, dan keberkatan ke atas kamu dan ke atas umat-umat yang bersama-sama dengan kamu. Allah Ta'ala selamatkan Nabi Nuh alaihi salam ini daripada banjir yang besar. Ada satu perkara yang terakhir yang saya nak sebut. Mungkin tuan-tuan pernah dengar ataupun pernah baca ataupun pernah disampaikan ceramah berkaitan dengan kisah Nabi Nuh ini, tentang bahtera Nabi Nuh tersebut. Iaitu disebut dalam buku-buku, dikatakan bahtera Nabi Nuh ni dia ada sayap. Siap ada sayap lagi. Maknanya bahtera Nabi Nuh ni boleh terbang. Boleh terbang. Diselamatkan oleh Allah, maka dia boleh terbang naik ke langit. Lepas tu macam-macam lah lagi kisah tentang bahtera Nabi Nuh ni. Semua ini Abu Syuhbah kata kisah-kisah yang batil, yang tak boleh diterima oleh akal. Ada sayap macam tu. Hebat benar ada sayap. Taklah sampai tahap itu, kerana Nabi Nuh alaihi salam bina bahtera sebagaimana manusia lain membina bahtera. Maka tak mungkin adanya sayap yang sedemikian rupa yang boleh menerbangkan bahtera Nabi Nuh, menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya yang beriman daripada banjir besar tadi. Jadi Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan oleh Allah. Memang bahtera itu berlayar sebagaimana bahtera-bahtera yang lain di atas air. Allah Ta'ala jaga bahtera ini daripada karam ataupun tenggelam. Bahtera itu berlayar dengan selamatnya, sehingga akhirnya bahtera itu telah berlabuh di atas bukit Al-Judi, iaitu di Pulau Ibnu Umar di negeri Iraq yang ada pada hari ini. Jadi tuan-tuan, itulah kisah Nabi Nuh alaihi salam yang berdepan dengan kaumnya yang tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu berakhirlah berkaitan dengan kisah Nabi Nuh ini, untuk kita ambil pengajaran dan iktibar di sebalik daripada apa yang dilalui oleh Nabi Nuh yang berdepan dengan kaumnya yang tidak beriman, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Moga-moga kita dapat ambil pengajaran dan iktibar di sebalik daripada apa yang dilalui oleh Nabi Nuh alaihi salam tadi, dan kita jadikan ia sebagai panduan dalam kehidupan insya-Allah. Dalam pertemuan yang akan datang, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan tengok pula berkaitan dengan kisah Nabi Hud alaihi salam, nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad, insya-Allah. Moga-moga ia juga dapat memberikan panduan pengajaran kepada kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa saya buka